Satu topik yang saya sendiri personally tidak jemu untuk kongsikan kepada sesiapa juga pun adalah tentang sunscreen ataupun pelindung suria. Bila kita sebut tentang pelindung suria ni, everyone knows that we need to use it every day. Selagi mana ada cahaya matahari, pakailah. Kan? Dan satu perkara yang menarik tentang pelindung suria dan juga produk-produk skincare yang lain adalah sentiasa akan ada pembaharuan tau, ada maklumat baru, ada teknologi baru, ada formulation baru dari sudut sains penyusunan bahan-bahan ini ya, yang perlu kita rujuk bukan sekadar daripada influencer tapi lebih penting adalah daripada jurnal-jurnal para pengkaji yang melihat bahan-bahan ini. So there will be updated knowledge yang kami di pihak Glowy mahu kongsikan juga. So if you are watching our video about sunscreen yang sebelum ini, maklumat itu masih berguna, tetapi saya juga sangat galakkan anda untuk tengok video-video baru dengan topik yang sama supaya anda mendapat maklumat terkini. So we here at Glowy, saya sangat mementingkan maklumat yang paling updated so that you can understand dan juga boleh mengamalkan skincare dengan lebih berkesan. Kali ini saya nak kongsikan tentang sunscreen yang menjadi kegemaran saya. Ada sunscreen kegemaran ni. Dan bukan satu, bukan dua, saya bawakan 3 sunscreen dan ada satu lagi produk yang ada bahan bersifat sunscreen di dalamnya yang juga saya suka gunakan. So, setia di sini ya, jangan pergi mana-mana, kita nak berkongsi ni. Saya nak tahu Glowy girls, Glowy guys pakai sunscreen apa? Adakah sudah menjumpai sunscreen yang sesuai dengan kulit, seronok dipakai ataupun masih dalam perjalanan mencari sunscreen yang bagus? Cuba kongsikan di ruang komen. Sambil-sambil itu saya nak kongsi sikit updated knowledge tentang sunscreen ya. Sunscreen kita faham ya, kalau anda pernah tonton video saya sebelum ini, I talk about sunscreen yang mana dia ada 2 jenis kategori. So kategori pertama sunscreen adalah yang kita panggil sebagai chemical sunscreen ya. Chemical sunscreen satu lagi adalah physical sunscreen. Perbezaannya jelas tau, senang saja nak bezakan. Yang ada titanium dioxide dan juga zinc oxide ataupun salah satulah ya. Kalau ada 2 benda ini atau salah satu, biasanya itu adalah sunscreen yang kita panggil physical sunscreen. Okey. Selain daripada itu adalah mineral sunscreen. So kita cakap tentang dia punya jenis UV filter lah ataupun bahan bersifat penapis UV itu. Kalau dia titanium dioxide dengan zinc oxide, that will be called physical sunscreen. Now we used to have this perception ya, ataupun pemahaman kita sebelum ini adalah ya, physical sunscreen cara dia bekerja adalah dengan bila kita pakai physical sunscreen itu, dia akan melantunkan sinar UV. Dan pemahaman sebelum ini juga menyebut bahawa kalau kita pakai chemical sunscreen, dia akan diserap oleh sunscreen itu. Kalau kita pakai sunscreen itu kat kulit, sinar UV akan diserap oleh sunscreen itu dan ditukarkan menjadi haba yang tidak berbahaya kepada kulit. Now, updated knowledge. Dengar ni betul-betul ya. Updated knowledge dia adalah semua sunscreen bertindak dengan cara yang sama, cuma bahannya sahaja berbeza. You might be surprised. Saya macam, saya tengok semua influencer yang lain cakap macam tu. Saya nak bagi updated knowledge. So, updated knowledge is that all the sunscreens works similarly. Cara sunscreen bekerja, sama ada dia physical sunscreen ataupun dia adalah kita panggil chemical sunscreen, sama sahaja. Iaitu apabila gelombang sinar UV itu sampai pada kulit yang memakai sunscreen, gelombang itu akan ditukarkan menjadi gelombang yang tidak berbahaya kepada kulit, iaitu haba lah. The heat or light that you feel, sinar UV itu boleh ditukarkan. So hebatnya UV filter ni, dia boleh buat kerja itu. 95% of all UV filters melakukan kerja sebegitu. Itulah cara dia berfungsi. Apabila disebut dia melindungi kulit, dia tukarkan sinar UV itu kepada gelombang yang tak berbahaya. Usually heat lah, heat.
Dan hanya 5% saja, ada 5% saja sebenarnya yang melantunkan. So basically we can say that majority sunscreen ataupun orang dulu panggil sunscreen sunblock bekerja dengan cara yang sama sebenarnya. So when I say sunscreen dalam video ini, basically I mean all of them. Okay, all of them. Cuma mungkin bila saya sebut physical sunscreen, maka adalah titanium dioxide ataupun zinc oxide di dalamnya. Sunscreen pertama pilihan saya adalah jeng. Ini bukan rahsia lagi kan, semua orang dah tahu. Macam saya kerap kali tunjuk sunscreen ni dekat channel Glow ini. Okay, this is Biore UV Aqua Rich Watery Essence. Now let me tell you frankly, I've been using this for years, bertahun-tahun dah. And I remembered sebelum saya guna yang ini, saya pakai yang warna kuning, botol yang kuning, Biore juga yang warna kuning. Now I like this basically sebab satu perkataan, iaitu watery. Ataupun aqua. Now I like watery sebab muka saya ni kategori berminyak. So bila sebut muka berminyak, kita tak nak tambah minyak dah. Tak nak sangat-sangat. So watery really menyebabkan saya rasa macam okay, this is something worth to try. Dan satu tip lagi macam saya sebut tadi, bila saya pilih ni saya nampak SPF 50, saya nampak PA++++, 4+, you guys. Itu adalah petanda yang sangat-sangat bagus dan saya tidak pernah menyesali. Wah gitu kan, macam perhubungan pula. Pemilihan inilah sampai sekarang saya pakai. Saya juga ada mencuba yang lain-lain, tapi usually I will come back to this, no. So saya sangat merayu kepada pihak Biore UV, janganlah hentikan produk ini. This one memang my go to, really my go to. Dia mudah disapu, dia seronok dipakai. Ini adalah jenis chemical sunscreen. So mungkin orang sensitif tak boleh pakailah yang ni. Boleh jadi akan menyebabkan kerengsaan dan iritasi dan seumpamanya sebab bahan-bahan chemical Tetapi yang ini bagi saya yang best sekali adalah dia juga ada bersifat melembabkan. Kena ingat, dalam sunscreen selain daripada ada UV filter dia juga ada bahan-bahan yang lain. So teksturnya gel yang sangat membantu menyebabkan bila sapu tu rasa seronok. So ini satu benda yang saya nak semua orang ingat, iaitu bila kita sebut tentang produk, bukan setakat kebaikan yang kita nak, kita juga kena rasa seronok bila memakainya. So psychologically itu akan menyebabkan kita berulang-ulang dan konsisten pakai produk tersebut. Dan kita tahu bahawa bila kita konsisten baru kita dapat impact dia. That is number one. The second sunscreen that I like for my oily skin adalah okay, this one. This is Innisfree. Betul kan? Innisfree Tapi tak free pun kena bayar produk ni Tone Up No Sebum Sunscreen. SPF-nya 50 dan PA dia juga plus. Now, saya beli produk ini disebabkan oleh apa tahu? Sebab dia sebut no sebum. Sekali lagi, perkataan label ni sangat mempengaruhi saya No sebum kepada orang yang banyak sebum sangat bagus So satu benda yang saya suka kepada benda ni, dia memang betul-betul memenuhi apa yang disebutlah. Dia memang no sebum lah bila pakai minyak-minyak yang terasa kat muka tu memang tak ada. Now, just one thing that I don't like, dia memang ada sifat tone up sikit. You know, now tone up is a fancy word for white cast. Dulu orang tak suka benda white cast ni, tapi sekarang dah jadi trend pula, tone up. So dalam produk ini, Innisfree ni ada zinc oxide, ada titanium dioxide. Kalau ada dua bahan ini, this is definitely a physical sunscreen. Dan ia sangat, bagi saya lah ia agak sukar untuk ditanggalkan, melainkan memang kita kena betul-betul tanggal dengan sempurna. So jangan anggap dengan ayak sahaja benda ni boleh selesai Yang ketiga yang saya suka tapi harganya ni nak bagi tahu siap-siap lah, ia harga kategori have sikit lah iaitu Laneige. Wah, atau orang panggil Laneige. Tak kisahlah, yang tahu Laneige lah Laneige White Dew tu Tone Up Fluid. SPF dia rendah sikit, SPF 35, PA dia pun rendah sikit, PA++. So I like to use this when I am at home sebab dia punya SPF dan PA tu tak berapa tinggi, so saya tidak ada urusan di luar rumah. But at home when I use this, saya suka. Sebab apa? Bila saya pakai, selain daripada melembabkan, yang ini juga dia ada white cast tu, tapi white cast dia tu tak ketara sangat tau. White cast tu white cast yang cantik. Gitu, white cast yang macam orang ada kulit yang lebih cerah, macam itulah. Dia bukan white cast yang macam setepek, macam
macam ada tepung kat muka. Itu tak. So this one I would say very elegant texture. Botol dia kecil dan bagi saya sangat senang untuk bawa travel. Ya, kalau saya tinggal kat rumah ayah mertua pun senang kita nak pakai gitu, pakai Laneige kan. Non greasiness, tak irritating, dan ini sebenarnya bagi saya adalah hybrid sunscreen sebab dia ada titanium dioxide dan juga ada bahan-bahan chemical yang lain. So for those who have sensitive skin, maybe ini tak okay lah ya sebab ada chemical tu tadi. Tapi physical sunscreen dia ada juga, physical filter dia ada juga, iaitu titanium dioxide. Cuma ni cabaran dia mungkin dari sudut harga lah, but I tell you, once you put on, you forget about the price. Sunscreen keempatnya dia bukan sunscreen sangatlah sebenarnya, dia adalah sunscreen dalam bahan tertentu. And I would like to share this sebab ada orang mungkin tertanya-tanya mencukupi tak kalau pakai sunscreen yang bukan hanya sunscreen. Saya sendiri pun ada produk macam tu juga yang saya pakai, iaitu this one. Harga dia murmur, insyaAllah murmur, lagi-lagi kalau sale ya, iaitu Pixi UV Whitening 4 Beauty Benefits BB Cream. SPF dia 30, just nice, and PA dia plus. Nah, kena faham ini adalah BB cream. So kalau dia BB cream, dia ada warna sebenarnya. So the liquid bahan dia ni dia bukan putih biasa or transparent. It has color sebab dia BB cream kan. So BB is for blemish balm lah. Blemish balm maksudnya nak tutup celah-celah. So definitely bila kita pakai produk yang BB cream macam ni, kita tak akan pakai macam sunscreen yang lain tau. Sebab kita akan pakai macam sikit, sapu-sapu, cetu-cetu sikit-sikit. Kalau pakai banyak sangat macam kita pakai sunscreen yang lain, dia tak sama. Oleh sebab itu, kalau saya pakai yang ini, saya tetap akan pakai sunscreen yang Biore UV tu tadi di bawahnya. Sebab apa? Saya nak double protection because when I use this, I know my UV protection is not enough. Ini kena ingat. Cara kita pakai sesuatu produk tu pun penting sebab walaupun SPF dia 30, tapi kalau kita pakai tak cukup 2 jari macam ni, tak mencukupi lah kira dia. So ada potensi bahawa perlindungan UV yang kita sediakan untuk kulit kita tu tak mencukupi. So you must know how to top up lah. Macam tu. So saya suka yang ni sebab dia senang diratakan dan dia berpadanan dengan bedak yang saya suka guna. So saya suka guna bedak Pixi. Ini adalah BB cream Pixi. So bila kita pakai bedak tu, dia blend in very nicely. Saya bukan wanita high maintenance, pakai BB cream yang ni je, tak ada beli mahal-mahal sampai kat Sephora tu ya. Mana yang elok kita pakai je dekat muka. Yang penting sesuai dan seronok dipakai. Yang penting satu lagi adalah kerana saya wanita yang selalu travel untuk kerja, this is very easy to bring anywhere. Okay, so that's my fourth favorite, tapi dalam bentuk BB cream lah. Pernah cuba tak yang ni? Sebagai penutup, saya nak tekankan satu perkara. Sunscreen memang dicadangkan untuk diulang pakai, bukan kerana sunscreen tu luntur. Ya, ada satu sifat sunscreen iaitu dia adalah photo stability dia, iaitu kestabilan sunscreen itu akan menurun apabila dia diasak dengan sinar UV. Sebab itulah kita kena pakai semula dan dicadangkan oleh pakar-pakar untuk pakai setiap 2 jam, 3 jam, begitu. Ya, tujuannya kerana kita nak perlindungan itu kekal berada pada wajah kita. Walau bagaimanapun ada teknik sebenarnya untuk kita pakai dia berlapis-lapis tu. Saya nak bagi tahu ni bukan apa sebab ramai orang tengok saya, bila saya tengok saya pakai sunscreen, saya jarang ulang pakai ya. Sebab apa saya jarang ulang pakai? Sebab perlindungan daripada sunscreen itu satu cara. Cara kedua lagi adalah janganlah pergi berdiri bawah matahari direct. Memang sunscreen apa pun kalau kita berdiri direct menyerah muka ke arah matahari tu, memang sunscreen pun tak mampu untuk melindungi kulit kita. So, kalau kita berada direct di bawah cahaya matahari, tetap perlukan perlindungan. Contohnya, selain daripada sunscreen, payung, tempat-tempat berteduh, jangan direct lari kat bawah sunscreen tu. Sunscreen pula, cahaya matahari tu, faham? Ya. Kalau dekat rumah, lagi senang kan? Sebab kita tak direct kena matahari, maka apa yang kita perlu buat senang saja. Kita pakai sekali dan kalau kita nak top up untuk kita ni, waktu Zohor cukup lah. Lepas tu petang tu kalau nak buat sekali lagi, buatlah, tak ada masalah. So I think meng-apply semula, memakai semula sunscreen ni tak sepatutnya menjadi isu sekiranya cik puan, tuan-tuan, glowy girls, glowy guys berada di tempat yang terselindung, taklah direct sangat. Alright? You know how to protect your skin, you should know it. You should care about your skin. So share with me, apakah sunscreen kegemaran anda dan how do you feel about the sunscreen sepanjang anda menggunakannya. Bye-bye.
Suka video yang saya selalu kongsikan? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.